العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masuk kepada bab yang ketujuh, yaitu bab yang dipanggil dengan al-marfu'at. Al-marfu'at itu sebagaimana yang antum semua tengok pada tajuk bab ini, ianya membawa makna kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Kita dah tahu i'rab itu ianya terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya adalah raf'un, dan kita dah belajar apa itu tanda-tanda raf'un. Sekarang kita nak bincangkan tentang masalah kalimah yang marfu', artinya kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Ini penting. Bila kamu tahu apakah jenis-jenis kalimah yang berada pada kedudukan raf'un, maka mudah kamu hendak meletakkan baris dia di hujung perkataan ni tadi. Kata penulis, di antara maklumat terpenting di dalam ilmu nahwu adalah pengetahuan anda tentang manakah kalimah yang mesti diletakkan pada kedudukan raf'un, manakah yang mesti diletakkan pada kedudukan nasbun dan jarrun. Apabila anda memahami masalah ini, maka mudah bagi anda untuk menentukan kedudukan akhir bagi sesuatu kalimah. Senang kita nak baca, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke. Bila kita belajar bab-bab yang seperti ini, apa dia marfu'at, apa dia mansubat, dan apa dia majrurat. Di dalam bab ini saya akan menjelaskan insya-Allah jenis-jenis kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Artinya anda mesti menggunakan dhammah sebagai contohnya apabila anda membaca huruf akhir kalimah tersebut, kerana sebab-sebab yang akan dinyatakan, dijelaskan. Kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'un atau dipanggil al-marfu'at ada 7. Kita ingat, ada 7 jenis kalimah yang mana ianya adalah kalimah yang marfu'. Marfu'at tu jamak bagi marfu'. Artinya kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Sekarang ni kita kena ingat dahulu, kalimah yang marfu' itu ada 7. Yang ini yang mula-mula sekali kita kena hafal, kena ingat. Iaitu yang pertamanya fa'il. Yang keduanya naibul fa'il. Akan diceritakan nanti apa makna istilah-istilah ini. Yang ketiganya mubtada'. Yang keempatnya khabar mubtada'. Yang kelimanya ismun bagi kana dan saudaranya. Yang keenamnya khabar bagi inna dan saudaranya. Yang ketujuh tabi'. Tabi' arti dia apa? Artinya pengikut bagi kalimah yang marfu'. Dalam bahasa Arab ada kalimah yang kita jadikan marfu' kerana dia mengikut kalimah yang marfu'. Kalau kalimah sebelumnya mansub, dia pun jadi mansub. Dan kalimah yang sebelumnya majrur, dia pun jadi majrur. Ini dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan tabi', pengikut. Dia tak ada i'rab yang khusus. Dia ikut kalimah yang sebelumnya. Kalau kalimah sebelumnya marfu', dia marfu'. Begitulah seterusnya. Oleh itu kita ingat 7 jenis kalimah ini kita kena jadikan dia marfu'. Anda akan mendapati keterangan bagi setiap satu daripada marfu'at di atas, di dalam bahagian yang akan datang insya-Allah. Baik. Kita masuk kepada jenis kalimah yang pertama, yang berada pada kedudukan raf'un. Apa dia?
iaitu fa'il. Apa dia fa'il? Makna fa'il dari sudut bahasa bererti pelaku perbuatan. Fa'il apa dia? Pelaku perbuatan. Ia mestilah daripada kumpulan ismun. Fi'lun dan harfun tidak boleh menjadi fa'il. Fa'il juga mestilah berada pada kedudukan raf'un, bagaimana yang telah dijelaskan, dan ia terletak selepas fi'lun. Fa'il ni duduk di mana? Kalau kita buat ayat yang ada padanya fi'lun, contohnya zahaba telah pergi, akala telah makan, syariba telah minum. Setiap fi'lun dia memerlukan pada fa'il. Siapa yang buat perbuatan ini? Makan ke, minum ke, menulis ke? Yang melakukan perbuatan ini yang dipanggil dengan fa'il. Ya? Sekarang ni kita kena faham bila fa'il itu ianya mestilah marfu'. Semua yang terletak sebelum fi'lun tidak menjadi fa'il bagi fi'lun tersebut. Ini kena faham ini. Fa'il mesti berada selepas fi'lun. Contohnya akala, yang selepas daripada akala itu yang akan menjadi fa'il. Fa'il tidak terletak sebelum fi'lun. Kalau kita buat ayat sebagai contohnya, Muhammadun akala. Muhammadun akala. Mana yang dulu ni? Muhammad dahulu, kemudian baru akala. Dalam ilmu nahwu, Muhammad tidak digelar sebagai fa'il. Ya? Muhammad tidak digelar sebagai fa'il. Kerana fa'il itu mesti terletak selepas fi'lun. Contohnya akala Muhammadun. Jadi Muhammadun boleh jadi fa'il. Dia adalah fa'il. Faham semua? Jadi mesti yang menjadi fa'il itu ianya terletak selepas fi'lun. Itu ikut susunan dia. Kalau ada kalimah yang sebelumnya yang pada zahir ni nampak dia lah fa'ilnya. Contohnya Muhammad akala, Muhammad makan. Kalau tengok pada maknanya memang Muhammad fa'ilnya. Tapi dalam ilmu nahwu tidaklah dipanggil Muhammad itu fa'il. Yang dikatakan fa'il itu mesti ianya terletak selepas daripada fi'lun. Jadi sekarang ni Muhammad akala, mana fa'il akala? Fa'il akala adalah dhamir, ganti nama yang tersembunyi, iaitu huwa. Akala huwa, dia makan. Artinya huwa ni kembali kepada Muhammad. Huwa kembali kepada Muhammad. Kata dia lagi, isman yang terletak sebelum fi'lun tidak menjadi fa'il bagi fi'lun tersebut. Contohnya, ini contoh fa'il. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Jadi sekarang Muhammad jadi apa? Muhammad jadi fa'il. Bila dia fa'il mesti marfu'. Fa'il mesti marfu'. Apa tanda raf'an dia di sini? Tandanya adalah dhammah. Tandanya dhammah. Kita kata Muhammadun. Kita tak kata Muhammadan, tak kata Muhammadin. Kita kena sebut Muhammadun kerana dia menjadi fa'il. Contoh yang seterusnya, Shallal muslimuna fil masjidi.
Mana fi'lun dia? Fi'lun dia salla. Mana fa'il dia? Fa'il dia al-muslimuna. Orang-orang Islam solat di masjid. Jadi sekarang di sini bila dia menjadi fa'il, muslimun menjadi fa'il, mesti marfu'. Ya. Apa tanda rafa' dia? Yaitu waw. Kita kena sebut al-muslimuna. Tak boleh sebut al-muslimina. Kerana al-muslimina untuk kedudukan nasbun dan kedudukan jarrun saja. Di sini dia berada pada kedudukan raf'an. Dia marfu', maka kita kena sebut al-muslimuna. Kalimah Muhammadun dan al-muslimuna merupakan fa'il. Anda mesti membaca huruf akhir pada Muhammad dengan baris depan kerana fa'il mestilah marfu'. Begitu juga dengan kalimah al-muslimuna, mestilah digunakan huruf waw sebagai alamat raf'an kerana ia merupakan jam'un muzakkar salim. Kita dah tahu jam'un muzakkar salim, kalau dia marfu', tanda raf'an dia adalah waw. Kiranya anda menyebut sallal muslimina, maka ia adalah salah. Kerana kalimah al-muslimina hanya digunakan pada kedudukan nasbun dan jarrun. Seperti yang telah dijelaskan, fa'il berada selepas fa'lun. Sekiranya anda menyebut Muhammadun ja'a, maka kalimah Muhammad di sini bukan fa'il. Ini mengikut apa? Mengikut ilmu nahwu tadi. Ya. Kalau makna memang Muhammad yang datang. Kita nak bincang sekarang ni masalah i'rab dalam ilmu nahwu. Ya. Muhammad di sini bukan fa'il. Dia menjadi mubtada. Apa dia mubtada? Kita dah tahu mubtada itu adalah ismun yang berada di awal ayat. Itu mubtada. Ya. Jadi sekarang fa'il bagi ja'a adalah dhamir mustatir. Apa dia dhamir mustatir? Dhamir mustatir itu adalah dhamir ganti nama mustatir yang tersembunyi. Tak disebutkan dalam ayat, tapi ia ada. Yang mana dhamir ini kembali kepada Muhammad. Artinya ganti nama yang tersembunyi, yaitu huwa. Ganti nama tersebut merujuk kepada Muhammad. Oleh itu asal bagi ayat ini adalah Muhammadun ja'a huwa. Itu asal dia. Tapi tak payah sebut dah huwa, kerana dah dipahami. Yang dimaksudkan dengan telah datang itu adalah Muhammad. Kita sebut Muhammadun ja'a sahaja. Faham makna fa'il? Baik, kita masuk kepada pembahagian fa'il. Fa'il terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ismun zahir. Apa yang dia maksudkan dengan ismun zahir? Ismun zahir itu yang selain pada dhamir, ismun zahir lah. Ya. Artinya ismu yang selain daripada ganti nama. Sama ada ia merupakan ismu mufrad ataupun jam'u taksir ataupun jam'u muzakkar salim atau jam'u muannas salim atau musanna atau al-asmaul khamsah. Semua ini dikira sebagai apa? Ismun zahir. Ya. Contohnya nama Aliyun. Ali sudah tidur. Fi'lun dia nama, fa'il dia adalah Ali. Jadi Ali marfu'. Namat Fatimatu. Fatimah sudah tidur. Kalau perempuan kita kena tambah ta pada fi'lun ni tadi.
Ya, nak cerita tentang perempuan, kita kena tambah tak. Kalau akala jadi akalat, syariba jadi syaribat. Kalau fa'ilnya adalah perempuan. Ya. Nama jadi namat. Fatimah telah tidur. Kemudian wasalal qitar, kereta api sudah sampai. Jadi di sini qitar adalah fa'il. Fa'ilun dia wasala. Tala'atis syamsu, matahari telah terbit. Jadi matahari dia pakai dalam bentuk muannas. Ya. Pakai dalam bentuk muannas. Idza syamsu kuwirat. Ya. Wasyamsi waduhaha. Dia datang dalam bentuk muannas. Kita letakkan ta. Ya. Jadi tala'a fa'ilun madhi dan asyamsu adalah fa'il. Ya. Kemudian contoh yang seterusnya, qamatul labu ilal masjid. Para pelajar bangun menuju ke masjid. Artinya mereka pergi ke masjid. Sekarang ni mana fa'il dia? Fa'ilun dia qama, fa'il dia at-tullab yang merupakan jam'u taksir. Dan sebelum ni semua ismu mufrad. Yang ni pula contoh bagi jam'u taksir, para pelajar. Jadi at-tullabu marfu'. Tanda rafa'an dia adalah dhammah. Kemudian contoh bagi jam'u mudzakkar salim pula, shamal muslimuna fi ramadhan. Orang-orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Fa'ilun dia shama, kemudian al-muslimuna jadi fa'il. Ya. Marfu', tanda rafa'an dia adalah waw, kerana dia adalah jam'u mudzakkar salim. Kemudian contoh bagi jam'u muannas salim, ghaddatil mu'minatu absarahunna. Wanita-wanita yang beriman menundukkan pandangan mereka. Jadi apa fa'ilnya? Fa'ilnya ghadda. Kalau untuk muannas jadi ghaddat, letak ta. Al-mu'minatu jadi fa'il. Marfu', tanda rafa'an dia adalah dhammah. Ya. Kemudian contoh bagi musanna pula, safarul akhawani ila Makkah. Dua bersaudara telah bermusafir ke Mekah. Jadi mana fa'ilun dia? Fa'ilun dia safara. Mana fa'il dia? Al-akhawani. Di sini dia adalah musanna. Marfu', tanda rafa'an dia adalah alif. Kita dah tahu musanna guna apa? Alif sebagai tanda rafa'an. Kalau dia mansub jadi akhawaini. Begitu juga dia majrur jadi akhawaini. Di sini dia marfu', kita sebut akhawani guna alif. Dia musanna, dia pakai alif sebagai tanda raf'an. Kemudian yang terakhir yaitu al-asma'ul khamsah. Raja'a abuka minal bustan. Ayah kamu telah pulang dari kebun. Raja'a fi'lun madhi. Abuka, abu jadi fa'il. Dia marfu'. Tanda raf'an dia adalah waw, kerana ia merupakan bahagian daripada al-asma'ul khamsah. Kita tak sebut abaka, kita tak sebut abika, kita sebut abuka. Kalimah aliyun, fatimatu, al-qitaru, al-syamsu, at-tullabu, al-muslimuna, al-mu'minatu, al-akhawani dan abu adalah fa'il yang marfu'. Semua ni adalah fa'il. Alamat rafa'an bagi kesemua kalimah ini adalah dhammah, kecuali al-muslimuna
Dan Abu menggunakan waw sebagai tanda raf'an, dan Al-Akhawani menggunakan alif sebagai alamat raf'an. Baik. Panjang lagi bab fa'il ini. InsyaAllah kita sambung hari esok lah. Sebab hari ni hujan lebat sikit. Kita sambung esok insyaAllah bagi bahagian yang kedua, iaitu dhamir. Dhamir juga ianya boleh menjadi fa'il bagi fa'ilun. Ya. Nanti insyaAllah kita akan bacakan pada hari esok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari esok ke minggu depan? Minggu depan insyaAllah. Baik.